sikit. Dah live dah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar clear? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar clear Baik, sekarang ni saya setengah approvekan beberapa sahabat-sahabat kita yang nak minta masuk Kita tunggu sekejap. InsyaAllah. InsyaAllah kita mulakan dengan kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, dengan taufik Dia, maka kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ini walaupun mungkin dalam keadaan yang pelbagai-bagai, masing-masing mungkin dalam keadaan yang letih dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan itu, dan sama-samalah kita mengaturkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seterusnya mereka yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman, ke akhir hayat atau dunia ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Taala, pertama-tama marilah sama-sama kita mengimbas semula perkara yang telah pun sedikit sebanyak kita bincang-bincang semalam, iaitu berkenaan dengan bagaimana sepatutnya kita bersama-sama dengan kehidupan kita sentiasa merasai hati kita ini untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbincang semalam satu tajuk iaitu ma'rifat zauqiyah, ma'rifat yaqiniyah, iaitu kita berbincang berkenaan dengan bagaimana kita mahu berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menggunakan hati kita, perasaan kita, kerana kalau sesungguhnya sekiranya kita mengenal
mengenal Rasulullah, mengenal orang-orang yang ada depan kita, mengenal pejuang-pejuang ulama. Tentu kita boleh nampak, mungkin sebahagiannya kita jumpa dengan dia. Kalau Rasul, kita mendengar kisah-kisah dia. Tapi kalau kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, juga begitu dengan macam mana kita nak mengenal orang-orang yang kita sayang sebagainya tadi. Rasulullah, keluarga kita nak merasai dalam hati kita kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sebab itulah sebagaimana yang kita bincang semalam, antaranya lah kita ulang balik. Sekiranya kita merasai ada pencegahan, Allah SWT mencegah kita mendapatkan sesuatu. Contohnya kita doa tak dapat, doa tak makbul, doa tak mustajab. Dan kemudian kita merasakan bagaimana sakit kita bertambah-tambah. Kita punya miskin bertambah miskin. Kita rasa seperti seolah-olah macam Allah tak dengar, macam Allah tak jawab, macam Allah tak tolong. Maka sekiranya kita berada di dalam keadaan demikian, dalam keadaan susah payah tadi, dan kemudian kita rasa sakit, kita rasa sedih, kita rasa bahawa apa yang berlaku itu macam seolah-olahnya tak patut macam itu. Maka sesungguhnya bila kita rasa sakit, kita rasa sedih, kita rasa marah, mungkin dengan apa yang Allah beri kepada kita yang kita tak suka, maka itu tandanya kita belum lagi kenal Allah. Tandanya kita belum lagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang kita rasakan itu, apabila kita merasai sesuatu, dan kalau kita sekadar merasakan bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang mengalahkan kita, dan menyebabkan kita ni rasa macam tak sabar dengan kelemahan-kelemahan, dengan kesalahan-kesalahan, dengan kita kata kesakitan-kesakitan, penderitaan yang kita lalui itu, kita rasa macam kita kata mungkin kita rasa tak sabar, atau kita rasa sakit, ataupun kita rasa berkurang cinta kita pada Allah. Tiba-tiba bila Allah SWT memberikan kepada kita kesusahan, kepayahan, kita dah doa, kita dah minta, Allah tak kabulkan, kita dah buat macam-macam, Allah tak sembuhkan, maka tiba-tiba kita rasa diri kita ini kurang. Kita rasa kurang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita ni masih lagi rasa jauh. Kita kata rasa jauh hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencegahan-pencegahan itu. Dengan pencegahan-pencegahan Allah tadi, daripada makrifat yang kita kata tadi, Allah maha menguasai dan sebagainya. Maka itu adalah tanda bahawa kita ni masih lagi tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut kat sini, kadang-kadang kita telah berdoa sebagai kita sungguh-sungguh dengan penuh gairah, kita rajin sebagainya. Kemudian tiba-tiba doa kita tidak dikabulkan Allah, kita rasa jauh, kita rasa malas, dah malaslah nak beribadah, susah nak beribadah, kita rasa payahlah. Jadi menunjukkan sifat kita tidak lagi sempurna mengenal Allah. Sempurna mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kalau kita ada seseorang yang kita sayang, ataupun seseorang yang kita kasih, orang ni orang yang kita suka, dan kemudian bila kita minta sesuatu kepada dia, dia adalah seorang yang kita selalu puji, katalah dia imam. Imam tu kita minta dekat dia tolong. Kita tengok dia ni suka tolong orang. Dan kemudian kita rasa dia ni orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang baik. Maka tiba-tiba pada masa itu kita ada kemasalah duit, kita pergi minta dia. Kita jumpa dengan dia. Kita nak minta tolong kat dia. Tapi tiba-tiba dia kata dia tak mau. Tak mau tolong. Tak mau tolong kat kita. Maka kita pun mula ada rasa berubah hati pada dia. Kita berubah hati. Dulu kita ingat kita selalu puji dia, kita selalu kita hormati dia, tapi bila dia tidak tolong kita, kita jadi kurang. Kita jadi hambar. Kita jadi merasai jauh. Jauh daripada dia. Padahal dia orang yang baik, yang mulia, orang yang dihormati. Jadi inilah satu perkara yang selalu berlaku apabila kita berdoa tak dapat. Apabila sakit kita bertambah-tambah.
Kita buat sesuatu tak dapat. Buat sesuatu tak dapat. Yang kita hajatkan tak sampai-sampai. Bertahun-tahun. Kadang-kadang sampai puluh tahun. Puluh tahun. Jadi begitulah. Kita lihat apabila kita dengan manusia, kita akan rasa tawar hati. Kita akan rasa jauh hati. Kan? Padahal dia ni baik. Tapi kenapa tak tolong aku? Maka tiba-tiba dia bersifat macam itu. Maka inilah yang berlaku. Sekiranya begini perkara yang berlaku, perkara ini sama berlaku antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sebelumnya kita ibadah, kita semangat, kita zikir, kita buat macam-macam yang baik-baik, yang kita kata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita solat, suruh puasa, kita puasa, suruh kita tolong orang, kita tolong orang, kita naik haji, kita bayar zakat, buat semua. Tetapi tiba-tiba bila Allah tahan, Allah cegah, Allah tak kabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita, tiba-tiba dalam hati kita ada rasa kurang, ada rasa malas. Dah mula rasa malas lah nak doa, dah mula rasa malas lah nak sembahyang, dah mula rasa malas lah nak berzikir. Maka ketahuilah, pada masa itu sesungguhnya kita belum lagi sempurna kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa jauh hati dengan Allah, kita rasa kita ni sepatutnya dapat apa yang kita nak, tapi Allah tak bagi, maka kita rasa tak patut Allah tak bagi. Tak patut Allah tak mustajabkan doa kita. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, kita nak kena rasa kita belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beginilah yang berlaku kepada orang-orang awam, orang-orang biasa. Kita kata orang Islam biasa yang ahli ibadah. Maka mereka beribadah kepada Allah. Mereka ini hanya kenal kepada Allah bila Allah beri dia aja. Bila Allah bagi nikmat, dia akan syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Allah bagi kemenangan pada dia. Dia bermain, dia berlawan. Allah bagi menang, sujud syukur. Kalau kita tengok pemain-pemain bola, yang contohnya, apabila dia boleh skor gol, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang kita kata bersusah payah, akhirnya dia dapat skor gol. Semua menjerit, semua gembira. Dan kemudian dia pun buat sujud syukur. Begitu juga dengan kita. Apabila kita memerlukan sesuatu, kita berhajat kepada sesuatu, maka kemudian Allah beri kepada kita. Allah sampaikan kepada kita hajat kita. Maka ketika itulah kita baru kita kenal Allah. Kita sujud syukur pada dia. Kita gembira bersama dengan Allah. Kita semayang lagi khusyuk. Kita sedekah dan sebagainya. Maka orang yang biasa, orang awam, orang yang biasa ni dia hanya kenal Allah apabila Allah memberi kepada dia saja. Bila Allah bagi dia sesuatu yang dia nak, dia seronok. Dia kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tetapi apabila Allah SWT mencegah dia daripada sesuatu, menghalang dia daripada dapat yang dihajatkan, maka ketika itu dia rasa apa? Dia rasa kurang senang, kurang kita malas lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah merupakan makrifat, tanda yang kita ni belum lagi kenal Allah. Kita hanya kenal Allah di satu pihak aja. Allah ni Ar-Rahman, Allah ni Ar-Rahim, dan kita anggap semua tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka bila Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan, barulah kita kata seronok beribadah, seronok untuk bersyukur. Sebab itulah orang sering buat sujud syukur. Orang sering buat kenduri kesyukuran. Orang sering buat sedekah-sedekah sebab dia terima kasih ke Allah. Tetapi apabila diberikan kepada dia kesusahan dan kepayahan, tiba-tiba pada masa itu dia rasa duka, cita, sedih kepada Allah. Seolah-olahnya kita nak sebut kat sini, seolah-olahnya dia hanya kenal Allah, sayang Allah ketika Allah beri pada dia sesuatu yang dia nak. Dia hanya rasa bahawa Allah SWT hanya memberi pada dia sahaja. Bila Allah mencegah, itu bukan perkara yang sepatutnya. Sedangkan Allah SWT itulah pemilik kepada kita. Pada satu ketika dia akan memberi kepada kita nikmat, memberi kepada kita rezeki, memberi kepada kita kekuatan. Pada satu masa yang lain kita akan dicegah, dihalang
daripada mendapatkan kekuatan-kekuatan tersebut. Maka di sinilah ada dua keadaan di mana Allah SWT ingin memperkenalkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita akan sifat dia. Sifat dia yang pertama sekali, sekiranya kita ni tidak mendapat apa yang kita nak, kita hajat, kita tak dapat apa yang kita hajatkan tadi, doa kita dan sebagainya, maka ketika itulah Allah SWT memperkenalkan diri dia sebagai yang maha mengalahkan, yang maha memaksa, yang maha tidak peduli, yang maha besar. Maka Allah SWT begitu juga dia akan memperkenalkan sifat-sifat dia yang menguasai tadi, dengan bila dia memberikan kepada kita kasih sayang, pemurah, supaya kita rasa mendapat rezeki daripada dia. Dan setiap kali pemberian Allah tadi itu, maka ialah satu sifat yang akan menyebabkan kita syukur. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah SWT, dalam hal ini maka hendaklah kita merasakan daripada sekadar kita tahu, hari ini kita mungkin masih lagi kita tahu Allah ni maha pengasih, maha penyayang, kita masih lagi mengetahui yang baik-baik aja, sedangkan kita terlupa bahawa Allah SWT ada nama-nama dan sifat-sifatnya yang selain daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Jabbar Al-Qahar, yang maha mengalahkan, yang maha memaksa, yang maha menyeksa dan sebagainya. Dan di sinilah kita nak kena sama-sama merasakan bahawa dalam keadaan apa sekalipun tuntutan kita ini ialah hendaklah kita sentiasa redha dengan apa yang ada kepada kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang Allah SWT berikan kepada kita itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik, maka dalam keadaan apa sahaja pun, maka kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda seorang tu makrifat kepada Allah, seseorang itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadaan inilah yang menjadikan kita sentiasa dalam keadaan beriman. Oleh sebab itulah tuntutan kepada kita apabila kita mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itulah hendaklah kita merasakan bahawa apa pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hendaklah kita faham, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperkenalkan sifat daripada kita. Maka jadilah kita orang yang bersyukur, jadilah kita orang yang bersabar. Maka tuntutannya, orang yang bersyukur, orang yang bersabar ini, walaupun dalam keadaan apa, dia sentiasa meningkat taatnya. Taat dia, sayang dia, kasih dia, kan, harap dia, bergantung dia kepada Allah, sentiasa tertingkat. Dan sentiasa dalam keadaan berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah latihan-latihan yang perlu kita lalui dan perlu kita rasai dalam kehidupan kita. Jadi seorang hamba itu dia nak beribadah kepada Allah, tetapi kadang-kadang Allah SWT menyusahkan dia, bukanlah kerana Allah tak sayang pada dia, bukanlah kerana Allah nak zalim dia, tapi Allah nak dia rasa akan kekuasaan dan kekuatan Allah SWT. Dan Allah nak memberikan satu pengetahuan kepada kita. Contohnya macam kita kumpul duit nak haji, nak pergi haji. Kita kumpul duit, dapat RM10,000 katakan nak naik haji. Dah kumpul, tiba-tiba di hari kita nak pergi haji, duit kita kena rompak, kena curi. Kita bawa keluar duit kita, nak agak sebagainya, contohlah. Tiba-tiba duit kita kena rompak. Tak sempat, tak boleh nak pergi haji. Jadi kalau Allah SWT mengambil duit kita ketika kita nak pergi haji tu, kan, kita kata, ya Allah, aku nak beribadah pada Engkau, aku nak pergi menunaikan tuntutan-tuntutan ibadah, tapi kenapa Engkau ambil duit aku? Allah bukan peduli dengan duit kita. Kalau dia kisah kat kita dari sudut nak tolong kita, dia tolong, dia bagi izin duit tu boleh sampai kita pergi ke Mekah, tapi Allah ambil duit tu. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya dia berkuasa ke atas kita. Maka orang yang sabar dengan apa yang digambarkan tadi, maka sudah tentulah orang tersebut akan menjadi sebagai suatu yang kita kata tadi, akan Allah lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan kesabaran di tadi itu, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, pada hari ini kita nak kena rasa perkara tersebut,
Maknanya walaupun apa pun yang berlaku kepada kita, perkara-perkara itu tidak akan mengurangkan cinta kita dan taat kita kepada Allah. Ini pengajaran yang paling besar setelah kita kenal Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau Allah uji kita dengan perkara yang kita suka, taat kita bertambah, sayang kita bertambah, cinta kita bertambah, syukur kita bertambah, bergantung harap kita bertambah. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencegah kita, menghalang kita daripada mendapatkan sesuatu yang baik, maka pada ketika itu cinta kita juga bertambah, taat kita juga bertambah, kerana kita sedar Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikan kita seorang yang benar-benar hamba kepada Dia, bukan ketika senang sahaja, bukan ketika dapat apa yang kita nak, tetapi walaupun Allah tak beri kepada kita, walaupun Allah tidak mengkabulkan doa kita, kita masih tetap taat pada Allah, masih tetap sayang pada Allah, masih tetap meningkatkan lagi ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah terbukti kita ni orang yang benar-benar mengabdikan diri pada Allah. Baru kita jadi orang yang sadiq, orang yang benar dalam iman dia. Orang yang benar dalam iman dia. Kalau tidak, kita jadi orang yang sifat-sifat munafik. Kita tengok sifat munafik ni macam mana? Dia bila Allah bagi dia sesuatu yang baik, dia baik. Bila Allah bagi sesuatu tak baik, dia pun merongot, komplain dan sebagainya. Dan sebab itulah kita nak kena latih hati-hati kita ini, jiwa kita ini, supaya jangan berubah. Jangan berubah dengan Allah. Hari ini kita mendapat nikmat, hati kita rasa dekat dengan Allah. Mesra, semangat, ibadah kita tenang, kita seronok kerana hari ini kita dapat kenikmatan, dapat kemakmuran. Esok, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita letih, dalam keadaan kita payah, sakit, kita latih hati kita supaya sama seperti kita mendapat nikmat, seperti kita mendapat rahmat, seperti kita mendapat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada rasa jauh dengan Allah, hambar ataupun kata-kata berat pada Allah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi sebab itulah hal-hal ini memerlukan kepada riadah dan mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang munafik, itu yang hanya beribadah kepada Allah ketika senang saja. Beribadah kepada Allah ketika senang. Masa tubuh dia sihat, dia boleh ibadah. Tapi Allah izin sakit sikit aja, sikit je sakit. Pening kepala lah, sakit, dah tak nak dah susah tak semayang dah. Susah nak beribadah. Inilah orang-orang yang munafik. Sifat orang yang nifak tadi, munafik itu, bila dia dapat nikmat, maka dia ibadah. Luar biasa ibadah dia. Tapi bila dia dapat kesusahan, dia pun malas. Malas beribadah. Dan dalam keadaan tenang, dalam keadaan elok, dia pun berzikir sampai 1000 kali sehari. So kita kata zikir-zikir sampai 10,000. Tetapi bila dia uji dengan musibah, dia tinggalkan amal ibadah. Jadi sebab itu tanda-tanda orang yang munafik sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu al-khair itma'anna bih wa in asabathu al-fitnah inqalab 'ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Di kalangan manusia, wa minan nas man ya'budullaha 'ala harf, ada di kalangan manusia itu yang beribadah, dia ibadah kepada Allah tetapi dengan keadaan dia di tepi-tepi saja, sikap dia, pendirian dia, dia tidak tetap, tidak kenal Allah. Fa in asabahul khair, maka diberikan kepada dia kebaikan, dia bagi nikmat, dia bagi keseronokan, dia bagi kesukaan, benda yang senang pada hati dia, tetap dalam keadaan demikian, duduk tepi-tepi, tidak mahu kenal Allah, duduk ibadah saja, tak mahu mendekati Allah. Tetapi apabila telah ditibakan kepadanya fitnah, wa in asabathul fitnah inqalab ala wajhi, maka dia pun berpaling daripada wajah-wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Khasirat dunia wal akhirah, rugi kat dunia, rugi kat akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, yang demikian itulah kerugian yang nyata. Jadi kita sebut kat sini, orang-orang yang munafik itu sentiasa dalam keadaan hanya tenang,
hanya tenteram dan hanya makmur ketika diberikan kekayaan, ketika disanjung, ketika diberikan kebaikan pada dia. Tetapi apabila dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dia berpaling muka daripada Allah. Inqalab ala wajhi, dia berpaling daripada Allah, maka ibadah menjadi hambar, ibadah menjadi malas, ibadah menjadi tidak bersungguh-sungguh. Maka mereka inilah orang-orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, pada malam ni kita mulakan dengan sedikit apa yang kita gambarkan sebagai, kita sambung apa yang kita bincangkan yang semalam, iaitu bagaimana kita ini perlukan kepada satu perasaan yang sentiasa konsisten dengan Allah. Bila kita kenal Allah, kita tahu Allah ni dia tak akan bagi keburukan pada kita. Macam seorang bapa ataupun seorang ibu yang apabila dia memarahi anak dia, dia marah anak dia. Kenapa? Anak dia buat salah, anak dia buat silap, dia marah, dia pukul ataupun dia hukum. Bukan kerana dia benci, bukan kerana dia nak menganiaya anak dia, tetapi kerana dia tahu sekiranya dia tidak melakukan demikian, anaknya akan terus berada di dalam kesalahan, terus berada dalam keadaan kesusahan untuk dia mendekati kebaikan. Sentiasa dalam keadaan begitu. Ya, sebab itulah bila kita mendapat sesuatu yang kurang elok, yang pada pandangan kita tak baik, sakit, susah, maka kita nak kena rasa Allah Subhanahu Wa Taala tentulah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tentulah lebih sayang kepada kita daripada mak kita sayang kita, daripada bapa kita sayang kita. Sekiranya mak ayah kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang tak elok pada kita, sudah tentulah Allah Maha kasih sayang tadi tidak akan melakukan sesuatu yang tidak elok. Maka kita nak kena sentiasa be positif. Dan be positif ni bukan teori, tapi kita dengan perasaan kita. Jadi saya nak tanya dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa khabar iman kita hari ini? Adakah iman kita hari ini dalam keadaan tertingkat? Sayang kita pada Allah, cinta kita pada Allah, taat kita pada Allah, ibadah kita pada Allah. Kita semakin meningkat khusyuk kita, semakin meningkat ikhlas kita, semakin meningkat kasih sayang kita, pergantungan kita, harap kita pada Allah, ataupun sebaliknya. Ataupun kita tak ada perasaan apa-apa. Hari ni sama je, semalam dengan hari ni sama je. Maka sekiranya semalam dengan hari sama, maka kita rugi. Kenapa kita rugi? Sebab umur kita makin pendek di dunia ini dan amal kita semakin berkurangan. Kenapa berkurangan? Sebab tanggungjawab kita semakin besar. Mas'uliyah, tanggungjawab kita semakin besar. Tetapi kita masih sama, tidak meningkat. Kalau hari ini lebih baik daripada semalam, maka sudah tentulah kita ni orang yang beruntung. Maknanya, apa yang lebih baik yang pertama sekali tuan-tuan, kita tengok kita dengan Allah. Masalah kita semua bermula dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita, sebab tu kita tanya muhasabah ni malam-malam ni. Daripada pagi tadi kita bangun tidur, sampai kita nak tidur balik malam ni, maka pada ketika itu adakah kita sentiasa berada dalam keadaan tertingkat iman kita, kasih kita, sayang kita pada Allah. Cuba kita tengok apa ujian Allah pada kita hari ini. Hari ini kita semakin letih, buat kerja banyak, atau kita makin banyak tidur, banyak makan, ataupun kita buat benda yang sia-sia banyak. Cuba kita tengok. Kalaulah sekiranya hubungan kita dengan Allah semakin baik, kita semakin kita rasa seronok, tenang. Sakit tapi tenang. Miskin tapi bahagia. Bila kita merasai ketenangan, kebahagiaan itu, kerana kita rasa sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Allah menyentuh kita dengan Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya. Allah sentuh kita dengan kasih sayang dia. Maka kita rasa seronok dengan sentuhan Allah. Kemudian Allah sentuh kita pula dengan sifat-sifatnya, Al-Jabbar, Al-Qahar, yang maha memaksa. Dia paksa kita sakit, dia paksa. Kita tak nak sakit, kita sakit. Ada orang kena slip disc. Sakitnya luar biasa. Tapi kita rasa itu sentuhan daripada Allah. Kita rasa itu daripada Allah. Maka kita pun merayu kat dia, berdoa kat dia. Sampai peringkat dia. Dia rasa, kita ni rasa bagaimana
Kita ni sebenarnya Allah SWT beri kepada kita kekuatan untuk berdoa pada itu satu yang rahmat pada dia. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ketika kami ditahan dalam penjara Israel, mungkin sebahagian besar daripada kita dah tahu cerita saya ini, saya ulanglah supaya kita boleh hadam. Saya sendiri merasai, kawan-kawan saya merasai. Tadi pun ada di kalangan kawan-kawan yang hantar mesej, ingat tak masa kita dalam penjara? Ingat tak nombor sel, pintu berapa, nombor katil berapa? Ingat tak? Dia tanya dekat ahli grup orang yang masuk penjara Israel ni. Kan, dia tanya, saya tak ingat pintu penjara saya nombor berapa, saya tak ingat. Kan? Saya pun sendiri tak ingat. Katil saya nombor berapa, saya tak ingat. Tapi yang saya ingat suasana dalam penjara tu. Ketika dalam penjara ni tuan-tuan, saya terputus hubungan dengan Malaysia, habis, terputus. Masa itu teringat Malaysia, teringat semua ahli keluarga, kawan-kawan, anak-anak dan sebagainya, teringat semua. Sedihnya bukan kepalang. Sedih sangat. Kenapa sedih sangat? Kerana kita dah kehilangan keluarga kita, kehilangan semua dah, tak ada dah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan sekalian, sebahagian tuan-tuan kita pernah dengar cerita ni lah. Bagaimana ketika itu saya rasa seperti seolah semua kawan-kawan, semua keluarga mati dah. Semua mati, saya seorang hidup pada masa tu. Terputus, duduk dalam penjara. Kalau kita pernah masuk penjara, mungkin kita rasa benda ni. Mungkin. Wallahualam. Sebab tu tuan-tuan, apabila saya rasa kehilangan seluruhnya dalam hidup saya. Sebab tu malam ni kita nak kena rasa. Andainya seluruh hidup kita hilang. Seluruh hidup kita tidak ada. Anak-anak kita mati meninggal. Keluarga kita tak ada. Rumah kita terbakar. Kereta kita aksiden. Tadi saya dalam perjalanan daripada Johor Bahru ke Muar. Balik ke Muar tadi. Petang tadi, on the way tadi, ada satu aksiden. Tiba-tiba aksiden. Bukan aksiden langgar kereta dengan kereta. Kereta tu agaknya ngantuk. Dia melanggar divider, berpusing. Yang duduk tengah-tengah highway. Tengah-tengah highway. Habis depan dia. Tengah-tengah highway. Jadi ketika tu betul-betul depan kami pun elaklah. Tak langgar dia. Tak sebut sini. Tiba-tiba aksiden. Habis kereta kita aksiden. Rumah kita terbakar. Keluarga kita mati. Agaknya apa perasaan kita? Saya yakin tentu kita sedih. Seorang pun anak kita meninggal dunia, kita dah sedih. Apalagi satu keluarga meninggal. Maka sebab itulah di sini kita nak rasakan. Ketika saya duduk dalam penjara, saya rasa begitu. Semua tak ada dah. Tetapi apabila saya bercakap dengan Allah, saya doa ke Allah, ya Allah, sesungguhnya hari ini Engkau dah ambil dah semua yang ada kat aku. Kau dah ambil dah keluarga aku, dah ambil dah kehidupan aku. Aku dalam penjara. Penjara tak tahu bila keluar. Kata warden, paling cepat pun 6 bulan baru keluar daripada Israel. Pada masa itu paling cepat dia kata 6 bulan. Maka saya pun cakap dengan Allah dalam solat saya, ya Allah, hari ini Kau dah ambil semua perkara Kau dah ambil dalam hidup aku. Maka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan, saya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ya Allah, Kau berilah kekuatan pada aku. Aku redha, ya Allah, aku redha. Aku redha. Kau nak ambil lah, ya Allah. Engkau yang punya, Engkau Tuhan punya. Kemudian saya kata dengan dia, ya Allah, berilah aku kesabaran, berilah aku kesabaran. Kemudian saya pun cakap dengan dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku baik sangka dengan Kau. Hari ini aku serahkan semua hidup aku. Tuan-tuan, bila saya cakap aku serahkan semua hidup aku pada Engkau, ya Allah, maka pada ketika itulah saya rasa lapang dalam hati saya, rasa lapang. Dalam hati saya rasa bahagia, rasa tenang, rasa tenang. Tuan-tuan pernah tak minta pada Allah? Satu, ya Allah, Engkau bagi aku susah. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, Engkau bagi aku sakit. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah. Ya Allah, Engkau bagi aku miskin. Ya Allah, aku baik sangka dengan Kau. Ya Allah. Kemudian kita kata dengan Allah, ya Allah, aku serahkan seluruh hidup aku pada Engkau. Seluruh hidup. Engkau nak buatlah apa yang Kau nak, ya Allah. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkaulah yang maha kuat, yang maha menggagahi, ya Allah. Kita doa. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan doa macam tu. Cuba tuan-tuan minta pada Allah. Apa dia? Ya Allah, aku redha. Berilah aku keredaan. Aku lemah, berilah aku kekuatan. Minta ke Allah. Kemudian cakap dia apa? Cakap dengan Allah, ya Allah, aku serahkan seluruh hidup aku. Ya Allah, serahkan semua padamu, ya Allah. Kosong. Kita ni tak ada apa. Kita serah pada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih, maha penyayang. Maha penyayang, maha kaya. Allah akan beri kepada kita satu perasaan tenang. Satu perasaan tenang.
Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya nak sebut kat sini pada malam ni, antara kekuatan kita sebenarnya, apabila kita berada di dalam masalah. Berada di masalah ni, maka apa kekuatan kita? Antara kekuatan kita ialah solat. Solat. Kekuatan kita solat. Solat ini sebenarnya dia boleh menyelesaikan masalah kita. Boleh menyelesaikan masalah kita. Percaya tak tuan-tuan? Tuan-tuan ada masalah apa? Sebutlah masalah apa. Solat akan boleh menyelesaikan masalah kita. Insya-Allah. Tetapi solat yang macam mana? Solat dengan arti kata kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkomunikasi dengan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan masalah kita. Bukan solat tu menyelesaikan masalah kita. Allah akan menyelesaikan masalah kita. Nah, contoh tuan-tuan. Tuan-tuan ada satu masalah dengan sekolah katakan. Kan? Sekolah ada masalah dengan sekolah. Kan? Mungkin ada kebersihannya ke, mungkin ada apa-apalah masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah tu siapa kita jumpa? Siapa kita bincang? Kalau kita bincang dengan tukang kebun, tak selesai masalah. Kalau kita bincang dengan cikgu, belum tahu selesai masalah, tak selesai masalah. Kita bincang dengan pelajar-pelajar, lagi tak selesai. Siapa yang kita boleh bincang untuk selesaikan masalah di sekolah, contohnya? Maka sudah tentulah apabila kita berbincang dengan pengetua, guru besar, orang yang memimpin, yang boleh buat keputusan, yang boleh memberikan sesuatu perubahan, maka insya-Allah masalah itu akan selesai. Masalah akan selesai. Kan? Maka begitulah juga sebenarnya solat. Solat ini sebenarnya ialah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita solat ni, kita bercakap dengan Tuhan yang menjadikan semua. Yang memberikan masalah kat kita, yang memberikan kesakitan penyakit kat kita, yang memberikan kemiskinan, kepapaan pada kita, yang menyusahkan kehidupan kita, dia yang bagi semua. Dan dia juga yang ada solution. Jadi sebab itulah sebenarnya solat ini adalah merupakan satu penyelesaian. Tetapi solat yang macam mana? Ini rahsia dia. Ini rahsia dia. Solatnya mestilah solat yang berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan Allah. Apabila kita berkomunikasi dengan Tuhan punya kepada masalah, Tuhan punya kepada segala-galanya, masalah itu akan ada penyelesaiannya. Tapi masalahnya, solat kita pada hari ini tidak berkesan. Kenapa? Kerana kita tidak berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak sampai. Doa kita itu tak sampai. Sebab tu solat ini bukan kita kata kita bersolat sembahyang macam mana kita baca buku. Macam mana baca buku? Kita baca sungguh-sungguh tapi tertidur pun boleh, nak tidur pun boleh. Sambil baca sambil tidur pun boleh. Ataupun solat ni macam tengok TV. Sambil tengok, sambil gelak. Sambil tengok, sambil tidur pun boleh juga. Jadi solat ini sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita bukanlah sekadar kita buat, tetapi kita dirikan. Rabbana ji'alni muqimas salah. Allah SWT menjadikan solat itu suatu yang didirikan. Dan Allah SWT bukan suruh kita solat, tetapi Allah SWT memerintahkan kita aqimus salah. Allah tak suka, tak memerintahkan kita sallu, salat. Allah kata aqimus salah, dirikan solat. Jadi apa maksud dirikan solat? Dirikan solat ini ialah kita mendirikan dengan sepenuh jiwa kita, sepenuh raga kita. Maknanya fizikal kita pun sepenuh, jiwa kita pun sepenuh. Itu maksud dia. Itu hakikat makrifat pada Allah tadi. Sehingga menjadikan solat itu sebagai penyelesai kepada segala masalah kita. Segala masalah kita. Jadi sebab itulah kita nak tengok sini berbeza orang yang solat, yang sembahyang dengan orang yang mendirikan solat, mendirikan sembahyang. Jadi orang, contohnya tuan-tuan, orang biasa, kita ni lah orang biasa ni. Kita menganggap khusyuk tu apa?
Apa maksud khusyuk? Ni kita cerita sentuh sikit tentang makrifat ni. Sebab solat ni benda paling penting sekali. Selain daripada zikir tadi. Kita tak boleh zikir betul-betul kalau kita tak jaga solat. Dan kita tak boleh nak solat betul-betul kalau kita tidak berzikir. Orang biasa, orang awam menganggap bahawa khusyuk itu apa? Apa maksud khusyuk? Dia kata diam, tak bergoyang-goyang, tak bergerak-gerak, mata tertutup ataupun pandang sejadah. Itu maksud khusyuk dia kata. Itu bukan khusyuk. Itu tumakninah, berhenti sebentar, berhenti dengan tenang. Itu tumakninah. Diam, tak bergerak, tak goyang-goyang, mata tutup atau mata tengok sejadah. Itu tumakninah. Apa maksud khusyuk? Yang kita diperintah bukan sahaja tumakninah. Tumakninah kena buat supaya kita nak memenuhi rukun-rukun dalam solat. Tetapi yang diperintahkanlah khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk ni maknanya ialah kita solat bersama perasaan kita. Bersama roh kita. Kita solat bersama pemikiran kita. Fokus. Solat bersama roh. Bersama hati. Maknanya apa? Kita merasai. Perasaan kita rasa. Contohnya kita sebut Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita rasa Allah Maha Besar. Kita dah fokus dah. Tak lain dah. Tak tengok dah. Kemudian solat dengan akal. Bukan solat dengan tubuh badan je. Akal pun solat. Apa maksud akal? Akal kita fokus. Berfikir. Pemikiran kita fokus kepada solat. Bukan pemikiran kita menerawang ke tempat lain. Kemudian ada ketundukan di sana. Ada ketaatan di sana. Ada akhlak dia. Maka apabila adanya roh, pemikiran dan perbuatan tadi, kan, kita bawa daripada solat tadi, keluar daripada solat. Maknanya di luar. Maknanya yang kita buat dalam solat tu, maknanya yang kita fokus, yang kita merasai, kita fokus, berfikir, kita fokus tadi, kita bawa keluar solat. Maka itulah khusyuk. Itu khusyuk. Jadi khusyuk ni bukan hanya dalam solat. Maknanya mendirikan solat ni, kita khusyuk ketika solat dan sifat-sifat khusyuk itu berada di luar solat. Selepas solat pun kita dalam keadaan yang fokus, perasaan kita merasai keterikatan dengan Allah. Kita boleh berfikir dengan fikiran yang fokus, tidak menerawang, tidak merapu. Kita tunduk, kita rendah, kita rokok, sujud. Bagaimana kita taat kepada Allah dalam solat. Bila kita bawa apa yang ada di dalam solat, keluar daripada solat. Maka itulah ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang mencintai tarbiyat tazkiyatun nafs, maka itulah dia kata khusyuk. Jadi khusyuk ni bukan hanya ketika kita dalam solat, tetapi sebenarnya dia akan dibangunkan selepas solat. Itu yang Allah gambarkan, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah kita daripada perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi khusyuk ialah sesuatu yang akan dibawa keluar solat. Maksudnya solat tu memang dia khusyuk. Maknanya dia ada hatinya yang merasai, fikirannya yang fokus, tak kelang kabut, tak menerawang. Kemudian dia punya adab-adab dia dijaga, rukun-rukun dia, yang sebagainya, akhlak dia, taat dia, rokok dia, sujud dia tadi, maka dia bawa keluar. Bila dia keluar daripada solat, maka dia merasai hakikat khusyuk tadi. Maka bila khusyuk bawa keluar solat, maka baru dia dikatakan khusyuk. Maka sekiranya khusyuk tidak dibawa keluar salat, maka dia masih lalai. Maka salat itu belum bermanfaat pada dia. Kenapa? Kerana dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak sebut kat sini, salat ini sebenarnya suatu yang kuat, penuh dengan kekuatan. Kerana dia lahir daripada kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang kita nak kena faham dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita dengan kekuatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sini kita nak sebut tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya nak sambung sedikit apa yang kita bincang lepas. Kenapa saya nak sambung? Sebab benda ni penting. Sebelum kita berbincang, insya-Allah besok saya akan berjalan, tiada hari saya travelling, saya tak pasti saya boleh buat besok. Tapi besok hari apa? Hari Selasa, hari Rabu,
InsyaAllah saya akan buat satu tajuk berkenaan dengan datangnya ad-dukhan dan juga datangnya Dajjal. Saya akan buat tajuk tu InsyaAllah hari Rabu atau Khamis jadi saya akan buat tajuk ad-dukhan dan juga ad-Dajjal. Dukhan dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menggambarkan dia akan datang dulu. Jadi setengah ulama kata dukhan akan datang. Jadi dukhan ni apa? Tengok jam sekejap. Kalau sempat saya cakap. Okey, mungkin saya sempat saya cakap. Dukhan ni apa? Kemudian lepas tu kita akan tengok ketika Dajjal membina kerajaan dia. Sebelum ni kita bincang fitnah ad-duhaima, iaitu ketika sebelum kerajaan Dajjal terbina. Ni tajuk ni lepas ni ketika mana Dajjal mendirikan, macam mana Dajjal keluar. Ketika dia keluar, macam mana dia keluar. Itu insya-Allah kita akan bincang. Hari Rabu ataupun hari Khamis insya-Allah. Untuk malam ni sebelum kita bincang ad-dukhan kalau sempat ini, kita akan tengok sikit, kita sambung sikit. Saya nak sebut semalam riadah yang kita kena buat. Riadah yang kena buat, yang pertama kita sebut kasratul zikr la ilaha illallah. Kita banyakkan zikir la ilaha illallah. Dan kita sebut ada 5 kualiti yang kita kena jaga. Yang pertama, la ilaha illallah. Tuan-tuan, saya minta sungguh-sungguh, tuan-tuan, perempuan, anak-anak sekalian, tolonglah buat apa yang saya sebut ni. Selain daripada solat dan selain daripada kita berada dalam keadaan kita katakan buat benda yang wajib, tinggal benda yang haram, tolonglah buat kalimah la ilaha illallah ni, tolonglah. Kerana ini adalah merupakan satu-satunya zikir yang akan berkembang. InsyaAllah saya akan bimbing sama-sama untuk kita sampai peringkat zikir la ilaha illallah ni, kita dapat merasai macam mana yang digambarkan Rasulullah SAW. Orang tu dia boleh merasai sesuatu yang luar biasa. InsyaAllah kita akan bincang nanti tajuk tu. Jadi untuk malam ni kita nak sebut yang pertama sekali la ilaha illallah. Tuan-tuan bacalah. Khusyuk tak khusyuk apa, baca. Yang penting baca. Lidah dulu baca. Kalau kita dah biasa baca dengan lidah, pastikan hati kita bersama. La ilaha illallah, lidah, hati pun sama baca. Kalau kita dah baca, banyakkan. Digambarkan ulama kurang-kurang 700 kali. Kalau boleh 1000 kali. Kalau boleh lebih daripada itu. Ada orang sampai 10,000 kali. Kurang-kurang 1000 kali. Tuan-tuan buat. Bila buat, tuan-tuan akan dapat merasai. Dan kemudian istiqamah. Jangan hanya sekadar 1 hari 2 hari. Kemudian ada 5 kualiti. Yang pertama ikhlas. Yang kedua kita baca hati dengan lisan dan hati. Yang ketiga kita baca dengan perasaan. Perasaan kita fokus pada syukur, pada sabar. Yang keempat kita rasa tawaduk, rendah diri dan tadaruk yang kita bincang semalam. Yang kelima ialah kita nak jadikan sebagai wirid, istiqamah dan wirid. Ini kita akan bincang kemudian secara detail. Yang kedua tuan-tuan, riadah yang kita kena buat untuk dapatkan makrifat Allah ini, hati kita nak bersih ialah kita kena kasratul salawatun Nabi. Kita kena perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena baca selawat. Selawat pun kena baca. Berapa banyak nak baca ni? Bacalah sebanyak-banyaknya. Tetapi kita nak gambarkan kat sini, bacalah. Digambarkan ulama dikatakan banyak 700 kali sehari. 700 kali sehari. Kalau dapat 1000 kali, alhamdulillah. Kalau lebih, lagi bagus. Jadi kita baca, sebaik-baiknya kita baca. Bagaimana kita nak baca sebenarnya, fadilat selawat ni banyak sangat. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau kita nak bincang malam ni panjang. Nak sebut selawat ni banyaklah. Allah ampunkan dosa kita. Allah hapuskan kesalahan kita. And Allah SWT akan datangkan malaikat yang akan mendoakan kita. Macam-macam. Banyak dia punya fadilat yang kelebihan. Kita jangan buat satu kerana fadilat. Kita buat satu kerana nak dekat dengan Allah. Maka adabnya macam mana adab dia? Ini kata yang tarbawin. Baca selawat yang ada tarbiyah di dalamnya. Macam mana cara dia? Yang menyentuh hati kita yang pertama sekali, kita baca seolah-olah kita membacanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita nak baca ni seolah kita sedang berdepan dengan orang yang paling mulia di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di depan dia. Maknanya kalau kita nak baca ni bukan sekadar kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak baca, kita nak bayangkan kita sedang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maknanya kalau kita pernah bermimpi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang pernah bermimpi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bayangkan wajah dia. Kita bayangkan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita nampak dalam mimpi. Setengah kita Allah bagi keizinan bermimpi jumpa dia. Tidak mustahil jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah ulama kata, macam mana kamu kenal iaitu Nabi? Kokotlah itu orang lain kamu nampak macam Nabi, kan? Kalau yang kita jumpa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan kenal. Kita akan kenal. Kalau orang tu menipu, syaitan menipu, dia akan terbakar. Dia tak boleh nak menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak boleh mengaku dia sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku dia terbakar. Sebab kat sini hadis Nabi gambarkan siapa yang bertemu dengan aku dalam mimpi, maka dia telah bertemu dengan aku. Maka kita pun kata kalau kita yakin itulah Rasul, dalam hati kita rasa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tak payahlah kita cerita kat orang. Tak payahlah kita cerita kat orang. Kenapa? Kita memang jadi fitnah pula. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki pada kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kita bersyukur pada Allah. Allah izinkan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tentulah ada pengajaran daripada mimpi tersebut. Tentu ada pengajaran. Kita ambillah pengajaran untuk diri kita. Sekiranya pengajaran itu pengajaran yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu pengajaran yang baik, yang soleh. Kalau pengajaran itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu bukan pengajaran. Itu tipu daya diri kita sendiri. Kita nak sangat, agaknya kita nampak. Mungkin itu tipu daya kita sendiri. Tipu daya diri kita, nafsu kita. Maka Rasulullah SAW sekiranya datang bertemu dengan seseorang itu, tentulah orang itu dalam keadaan yang bersih, yang baik, dan dia akan mendapat pengajaran yang baik. Maka pengajaran itu untuk dia, bukan untuk orang lain. Tetapi kalau sekiranya dia rasa benda itu boleh baik untuk orang lain, dia cerita kat orang, ceritalah orang yang rapat-rapat. Janganlah cerita besar-besarkan, sebab kita bimbang dia akan timbul fitnah. Macam mana yang berlaku sekarang, banyak timbul fitnah. Timbul fitnah. Dan kepada orang yang menceritakan itu, sekiranya tidak timbul fitnah, kan? Kalau tak timbul fitnah, maka tak apalah, kita rasa benda biasa je, tak ada apa, benda yang pelik-pelik, ceritalah, tak apa. Kalau benda yang pelik-pelik, tak payah ceritalah. Cerita kat orang rapat-rapat kita cukuplah, suami isteri kita ke sahabat-sahabat kita cukuplah. Tak payah kita sebar-sebarkan, sebab ada orang yang akan menjadikan itu sebagai satu fitnah. Kita bimbang macam itulah. Sekarang ni yang berlaku banyak. Bila jumpa Rasul, dia cerita macam-macam. Ada benda yang benar, ada benda yang tidak benar. Hari ni kita tak tahu, ni zaman Dajjal ni. Kalau kecuali kita kenal dia soleh, soleha, dia ni seorang yang alim, seorang yang memang tak akan menipu, yang bertakwa, dia mencerita dia berjumpa dengan Rasul, kita kenal dia seorang yang bertakwa. Itu tak ada masalah lah. Dan tidak bertentangan Quran dan Sunnah, itu tak ada masalah. Tapi bila kita sebarkan dalam WhatsApp ni, hantar ke WhatsApp, orang tak kenal siapa dia, maka tiba-tiba orang kritik, tiba-tiba yang dicakap itu benda yang benar, maka kita memang jadi fitnah. Baik. Jadi adab berselawat, yang pertama sekali kita bayangkan kita berduduk di hadapan Rasul. Bayangkan kalau kita pernah jumpa dalam mimpi. Kalau kita tak pernah jumpa dalam mimpi, hendaklah kita bayangkan kita sedang berada di hadapan makam dia di Raudah. Kita pernah pergi Mekah, Madinah, pernah pergi berjumpa dengan Raudah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan makam ni. Kita bayang kita sedang duduk di Raudah, sedang menghadap kepada baginda Rasul yang sedang bersemadi itu. Tak nampaklah dia, nampak Raudah ajalah. Maka kita bayangkan kita selawat di hadapan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Seolah kita sedang. Yang penting ni bukanlah kita nak tengok kubur makam Rasul tu. Yang pentingnya adalah kita nak merasai diri kita ni adalah umat dia, nak rasa kita ni rendah diri banding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak. Adabnya kita nak rasa sayang pada Rasul, kita nak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kita nak menjadikan dia sebagai Tuhan, kan? Tetapi kita nak memuliakan dia. Ini kadang-kadang ada setengah orang kata pula, ini kan jadi macam pengikut Nabi Isa yang mengagung-agungkan Isa, ataupun Yahudi yang mengagungkan manusia. Bukan kita nak mengagungkan manusia lebih daripada Allah, tetapi kita nak rasa sayang pada Rasul, nak rasa
memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang bekerja keras, berkorban untuk membawa Islam kepada umat dia. Seorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala telah menjadikan makhluk yang mulia dan dia pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah wajar kita untuk menghormatinya, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat tu kita nak rasa kita seolah sedang membaca selawat di hadapan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang kita sayang. Maka itu adab dia. Apabila kita berselawat dengan adab tadi, bil mahabbah, kita dengan menghormati Rasul, kita tidak main-main, kita sungguh-sungguh, kita dengan kasih sayang, maka insya-Allah jadilah selawat itu selawat yang qawi, yang tarbawi, yang boleh mendidik. Jadi kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terpulang. Ada orang menggunakan Sayyidina Muhammad, ada orang katakan Muhammad saja, tak ada masalah. Dua-dua ulama kata okey, tak ada masalah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, baginda cuma sebut Allah, mengajar kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia tak ada Sayyidina. Tetapi kalau kita nak baca Sayyidina, kerana kita menghormati Rasul, kita kena menyayangi dia, sebagai seorang yang kita sanjung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama-ulama juga kata tak ada masalah, boleh terima. So tak ada masalah. Kalau kita kita kata tak selisih faham tentang ni, tak apa, tak payah ambil berat. Benda ni hanyalah benda yang forok saja, bukan benda yang usul. Ni sekarang ni banyak sangat benda yang forok, yang cabang-cabang pun bergaduh. Ni sekarang ni banyak sangat orang bergaduh. Ini cuma fitnah as-sara, fitnah al-ahlas. Fitnah kita bergaduh ni, fitnah sekarang ni. Baik. Jadi yang kedua, kita salawat kepada Nabi. Banyakkan salawat, kurang-kurang 700, kurang-kurang. Apa macam mana nak baca yang salawat yang mana? Salawat dia banyak. Bacalah salawat yang mana. Yang terbaik salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang kita baca dalam solat, tahiyat akhir. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca. Nak ada Sayyidina pun boleh, tak ada pun boleh. Jangan kita bergaduh. Seorang kata nak baca, terpulanglah, nak baca pun boleh, tak baca pun boleh. Jangan berkeras dengan pandangan kita sehingga kita kata kita nak orang semua ikut kita. Macam itu. Baik. Jadi sebab tu yang pertama sekali, dalam baca selawat kita baca dengan kasih sayang. Kita nak rasa sayang kat Rasul, kita nak rasa kita dekat dengan Rasulullah, rasa kita menghormati dia, nak menghayati sunnah dia. Itu adab dia, baca. Dan Allah akan bagi cahaya pada kita, insya-Allah. Yang ketiga, yang ketiga ialah kasratut tafakkur. Kita sentiasa berfikir. Kita sentiasa berfikir. Orang yang nak kenal Allah, yang nak mendapat makrifat kepada Allah, yang perasaan ni nak bersihkan hati kita ni, kena sentiasa tafakkur, berfikir. Apa yang kita nak berfikir, saya dah sebut pada tuan pada siri yang lepas-lepas, kita tentang berfikir. 2 hari yang lepas kita tentang berbincang tentang berfikir. Berfikir untuk mengenal Allah. Berfikir untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang salikin berfikir untuk mengenal Allah. Bagaimana orang yang ditarbiah untuk berfikir untuk mengenal Allah. Dan bagaimana pula orang yang biasa ni berfikir. Itu nombor 1. Berfikir untuk mengenal Allah. Orang yang berfikir untuk mengenal Allah macam mana? Salah satu yang kita dah bincangkan pada siri-siri lepas, tengok makhluk, teringat pencipta. Tengok makhluk, teringat pencipta. Tengok makhluk, teringat sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kekuasaan Allah. Ini orang yang berjalan menuju Allah. Siapa yang berfikir tapi tak dapat sampai kepada pencipta dia, maka dia tidak mendidik hati dia. Hati dia tidak terdidik. Jadi tafakur. Yang pertama, tafakur untuk mengenal Allah. Orang yang tafakur tapi nampak untung dunia aja. Berfikir, tengok, nampak duit aja. Maka orang ini orang yang tidak ada pahala. Jadi kita dah bincang dalam ciri yang lepas. Jadi tafakur ni yang pertama, tafakur untuk kenal Allah. Yang kedua, banyakkan tafakur, berfikir tentang fanaknya dunia. Tentang binasanya dunia. Dunia ni akan binasa. Wa ahliha, dan apa yang ada di dalamnya.
Jadi kita kena berfikir juga. Tengok sesuatu makhluk, kita tahu makhluk ni akan habis, akan binasa. Sayang kita dengan anak kita, satu hari anak kita akan tinggalkan kita, atau kita tinggalkan anak kita. Akan tinggalkan. Semua yang ada dengan kita akan tinggalkan kita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dan hasilnya, kita akan berpisah dengan dunia ini. Ada orang contohnya dulu kaya raya, hari ini dah muflis, dah bankrupt. Bertambah hutang. Akhirnya dia jadi miskin. Jadi berubah. Ada orang dulu miskin, Allah bagi dia kaya pula. Jadi dia berubah. Ada orang yang kaya, dia nikmati. Ada orang yang kaya, semua dia ada, tapi tiba-tiba dia mati pula, tinggalkan kekayaan dia. Jadi kita tengok sini, kita kena berfikir tentang fanaknya dunia. Dunia ni adalah sesuatu yang akan binasa. Ini antara contoh. Kasratul tafakkur, kita berfikir. Nanti kita akan bincang satu tajuk tentang berfikir, ada satu tajuk khas, insya-Allah. Baik, yang keempat ialah mukhalafah bis salihin ma'al adab. Yang keempat, benda yang boleh menjadikan hati kita bersih, mudah untuk merasai, sensitif dengan makrifat pada Allah tadi, ialah kita bergaul dengan orang yang saleh. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh ini, orang yang baik-baik ini, yang bertakwa ini, dengan adab, Makna adab ni apa? Maknanya kita menghormati dia, dia pun menghormati kita, kita sayang pada dia, dia sayang pada kita, dengan adab. Apabila kita bergaul dengan seseorang yang soleh, dan kemudian kita bersahabat dengan dia, dan beradab dengan dia, maka insya-Allah akan ada cahaya masuk ke dalam hati kita. Dan hari ini kita bergaul dengan orang soleh, kita bergaul dengan orang yang soleh-soleh, yang baik-baik, tapi kita tak rasa apa-apa, tak dapat apa-apa. Sebab kita tidak beradab dengan dia. Apabila kita tidak beradab dengan dia, tanpa adab, maka akan datang mudarat pada kita. Macam mana boleh datang mudarat? Mana banyak cara boleh datang mudarat. Antaranya doa dia sendiri. Mungkin dia nampak kita ni, orang yang sebagainya, mungkin terdetik dalam hati dia sesuatu. Wallahu alam. Dan mungkin juga kita buat tak elok pada orang soleh tadi. Orang soleh ni awliya Allah. Orang soleh ni orang yang Allah sayang. Orang yang membantu agama Allah. Maka pada ketika itu, Allah SWT hukum kita. Allah SWT hukum kita. Kita mempermain-mainkan orang yang disayangi oleh Allah SWT. Macam kita, katalah mak ayah kita yang kita sayang. Orang datang main-mainkan mak ayah kita, anak kita yang kita sayang. Orang datang buat macam-macam ke anak kita, tentulah kita marah. Maka sekiranya kita tidak beradab dengan orang-orang yang soleh tadi, maka boleh datang mudarat kepada kita. Tidak menambah keimanan. Allah tak tambah iman kita. Allah tak tambah keyakinan kita. Jadi dengan orang soleh kita kena mencari orang yang soleh dan kita beradab dengan dia. Dan beradab dan buat baik, berbaik-baik dengan orang yang soleh ini akan menjadi salah satu asbab cahaya masuk ke dalam hati kita. Allah akan buka dalam hati kita itu dan perasaan untuk mengenal Allah. Ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Hari ini kita melihatkan manusia tidak suka dengan orang baik-baik ini. Ramai majoriti. Malahan dengan ulama, dengan orang soleh, orang bertakwa, kadang-kadang dia permain-mainkan. Dia main-mainkan. Maka di situlah kita melihat iman tidak masuk dalam hati-hati mereka. Ini antara perkara-perkara yang disebut, yang saya nak sebutkan pada malam ini, sebagai tambahan kepada amalan-amalan yang saya gambarkan kepada kita sebelum ini tentang bagaimana nak membina kekuatan kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, saya nak sambung sedikit dengan apa yang saya gambarkan tadi sebagai perkara yang mungkin digambarkan mungkin sebab ulama-ulama ada yang menyatakan inilah sebahagiannya perkara akan berlaku dan sebahagiannya perkara yang akan berlaku sebelum Dajjal datang. Apa dia? Sebelum Dajjal datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di dalam hadisnya bahawa akan datanglah ad-dukhan. Ad-dukhan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Huzaifah bin Uzaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innas sa'ah la takunu hatta takunu 10 ayat. Sesungguhnya saat itu, kejadian hari kiamat tidak akan berlaku hatta sehinggalah kamu akan melihat kepada 10 tanda. Akan melihat kepada 10
tanda. Jadi apakah 10 tanda itu? Digambarkan dalam hadis ini, tandanya ialah yang pertama sekali, hasbun bil masyriq wa hasbun bil maghrib wa hasbun fi jaziratil Arab. Yang pertama sekali kamu akan melihat daripada 10 tanda ini bencana tenggelamnya manusia ataupun tanah di barat. Dan kemudian tenggelam berlaku penenggelaman di sebelah timur dan berlaku penenggelaman di Jazirah Arab. Jadi kamu akan melihat berlakunya wallahu alam sama ada gempa bumi ke ataupun tanah runtuh ke, maknanya tenggelam, berlaku satu tenggelam. Peristiwa tenggelam. Perkara yang pertama berlaku tenggelam iaitu di sebelah barat. Sebelah barat di negara-negara barat daripada Madinah. Kemudian selepas itu akan berlaku di sebelah timur dan akan berlaku di Jazirah Arab. Jadi digambarkan Rasul SAW akan berlaku mungkin gempa bumi wallahu alam, mungkin tanah tenggelam wallahu alam. Dan yang kedua selepas itu wad-dukhan. Yang kedua lepas daripada itu digambar Rasul lah wad-dukhan, kemudian disebut wad-dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'ul syamsi min maghribiha wa narun takhruj min qa'ratil adan tarhalul nas. Jadi dalam hadis ini aqamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul menggambarkan kepada kita akan berlakulah 10 perkara, 10 perkara sebelum hari kiamat berlaku. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama tenggelamnya bumi di barat, di timur dan di Jazirah Arab. Kemudian akan berlakunya ad-dukhan. Kemudian akan munculnya Dajjal. Akan munculnya Dabbatul Ard, Ya'juj wa Ma'juj. Terbit matahari di sebelah barat. Munculnya api daripada Adnan, daripada Yaman. Yang akan mengusir manusia. Baik, ini secara ringkas apa yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akan berlakunya peristiwa-peristiwa itu. Kita tengok satu yang disebut sebagai ad-dukhan. Ad-dukhan ini digambarkan dalam surah ad-dukhan. Yang pertama sekali Allah gambarkan dalam surah ad-dukhan, kita tengok ayat yang ke-10. Surah ad-dukhan, fartakib yauma ta'tis samaa'u bid-dukhan mubin, dukhanim mubin, yakshan nas, haza azabun alim. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita tentang ad-dukhan. Apa ad-dukhan? Allah berfirman dalam surah ad-dukhan ini ayat 10. Ayat 10-11 kata apa? Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa dukhan, membawa asap yang tebal, kabut. Dia bukan asap namanya kabut. Kalau asap boleh nampak tembus lagi. Ini kabut, tak tembus mata kita. Yang nyata. Maknanya kita nampak kabut yang nyata. Yang meliputi manusia. Dan inilah azab yang pedih. Jadi yang pertama sekali kita lihat Allah gambarkan dalam Quran bahawa dukhan inilah asap yang pekat, yang tebal, asap yang pedih, asap yang nampak dan kemudian azab. Maknanya asap ni dia bukan sebarang asap. Dia bukan jerebu macam mana jerebu yang biasa-biasa ni. Dia bukan asap biasa. Asap yang merupakan azab yang pedih. Jadi sebab tu ad-dukhan ni sesuatu yang kita kena ambil perhatian. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan akan makna ad-dukhan. Saya ambil petik apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Makna dia kata ada 3 pendapat tentang ad-dukhan. Ad-dukhan ni ada 3 pendapat. Daripada kalangan ulama', daripada kalangan para sahabat. Yang pertama sekali dia kata ad-dukhan adalah salah satu daripada tanda hari kiamat yang besar yang belum terjadi lagi. Di antaranya ialah pendapat kebanyakan sahabat. Contohnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, Ibn Abi Mulaikah dan sebagainya. Jadi ramai sahabat-sahabat menyatakan bahawa ad-dukhan ini adalah suatu tanda daripada tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, ad-dukhan adalah satu perkara yang menimpa pada kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim. Sebab mereka ni buat macam-macam sangat pada sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Maka Nabi pernah berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada mereka. Sehingga akhirnya pada ketika itu mereka melihat ada asap daripada langit. Dan bumi keluar asap langit. Jadi ini adalah mengikut pandangan Abdullah Ibn Mas'ud. Dia kata inilah dukhan. Zaman Rasulullah, pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah ad-dukhan adalah debu yang mengepul, debu yang naik
pada hari Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, dan sehingga menutup langit. Menjadi tentera Islam datang masuk, maka debu naik sampai ke langit. Inilah pendapat Abdul Rahman Al-Arash. Ini menurut Imam Qurtubi. Jadi daripada tiga pandangan ini, daripada tiga pandangan ini, pandangan yang paling rajih, yang paling sekah, paling kita kata paling tepatlah di kalangan para ulama, yang juga telah dirajihkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, daripada iaitu menunjukkan bahawa tafsiran yang pertama yang paling itu. Maknanya ad-dukhan ini adalah merupakan sesuatu yang akan berlaku sebagai tanda kiamat yang belum berlaku lagi. Maknanya belum nampak lagi. Belum jumpa lagi di kalangan manusia. Maknanya dia tak keluar lagi. Jadi tafsiran yang pertama ini menunjukkan bahawa adanya ad-dukhan sebagai salah satu tanda hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Uzaid yang saya bacakan tadi, radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa Nabi menggambarkan tidak akan berlaku kiamat sehinggalah akan muncul 10 tanda, dan tanda-tanda itulah digambarkan sebagai salah satunya ad-dukhan. Jadi ad-dukhan ni tuan-tuan, jumhur ulama termasuk para sahabat menyatakan belum berlaku lagi. Jadi bila nak berlaku ni? Wallahu a'lam, mungkin zaman kita. Dan sekiranya dalam hadis ini menggambarkan bahawa susunannya seolah-olah akan berlaku, itulah mereka dia akan datang sebelum Dajjal. Maka sekiranya Dajjal datang dalam beberapa tahun ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, wallahu a'lam, maka ad-dukhan akan datang sebelumnya. Ini pandangan sebagian ulama. Nak sebut tu je. Sebab itulah saya bacakan dukhan dulu pada malam ini. Sebelum saya membacakan berkenaan dengan Dajjal. Jadi ad-dukhan merupakan asap yang jika mengenai Muslim, mereka akan menjadi seperti orang yang terkena flu, sesama, demam. Sedangkan jika mengenai orang kafir, akan keluar cairan-cairan dari kuping mereka. Maknanya dia akan menjadi melecur badannya, merasa kesakitan yang luar biasa, mungkin akan mati. Ini berita baik. Jadi ad-dukhan ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, apabila dia datang, dia memang satu azab, tetapi azabnya itu apabila terkena pada orang yang Muslim, orang yang beriman, maka dia akan datang pada masa itu, dan orang Muslim itu akan terkena seperti selsema. Orang yang beriman itu seperti tersema. Ya'tin nas yaumul qiyamah ad-dukhan. Akan datang ad-dukhan pada manusia pada hari kiamat, yang akan memasuki pernapasan mereka. Maknanya dia akan dihidu, disedut pernapasan mereka, sehinggalah mereka akan merasakan seperti terkena flu ataupun selsema. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menyatakan, tadi hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tabrani yang merupakan hadis hasan sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya bacakan makna dia. Sesungguhnya Rabb Tuhan kamu memperingatkan kamu akan 3 hal. Allah memperingatkan 3 perkara. Yang pertama, asap, yang jika mengenai Muslim, maka mereka akan merasa seperti kena flu, demam. Sedangkan jika mengenai orang kafir, mereka akan sesak nafas, keluar cairan daripada kuping telinga mereka. Kemudian yang kedua, akan muncullah dabbatul ar, dan kemudian muncullah Dajjal. Jadi disebut di sini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani di sini, menyatakan kepada kita bahawa ad-dukhan ini bila dia datang, dia akan menjadi satu sumber penderitaan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir di sini kemungkinan juga orang-orang yang bersifat munafik tadi, yang nifak. Orang yang nifak, sama nifak i'tikad ataupun nifak dari sudut amali. Jadi ini hadis yang sahih menyatakan kepada kita, bagi orang Islam, dia akan kena seperti flu, seperti sakit. Saya baca hadis ni tuan-tuan, saya tengok tadi coronavirus. Ini bukan dukhan, coronavirus bukan dukhan. Tapi saya tengok coronavirus. Bagaimana teruk hari ni sekarang melanda. Kita sebut yang pertama sekali negara China. China teruk. Kemudian China dah okey dah. Sekarang ni yang paling teruk sekali ialah kematian yang paling banyak ialah di Eropah. Di Eropah. Eropah teruk. Dan sebenarnya Eropah ni dia berkembang. Teruk, makin lama makin teruk, dan kematian juga makin banyak. Yang ketiga ialah Amerika. Amerika ni paling tinggi sekarang. Jangkitan COVID-19. Paling tinggi. 300,000 lebih. Sekarang dah 1 juta lebih dah terkena COVID-19. Dan
70,000 lebih dah mati dah, meninggal. Jadi bila saya tengok macam mana Allah SWT mengenakan negara-negara yang terkenal, dengan negara yang dikuasai ataupun majoritinya oleh orang bukan Islam. Tengok Allah SWT izin mereka terkena dengan ujian-ujian yang besar ni, maknanya meninggal dunia ramai, kena sakit ramai. Nak sebut ke sini, nak bayangkan, wallahu a'lam, mungkin ketika berlakunya ad-dukhan pun berlaku macam itu juga. Macam mana Nabi gambarkan di sini, orang Islam akan terkena seperti selsema, sakit flu. Ini hadis sahih, hadis sahih. Sakit flu, selsema dan sebagainya. Dan kemudian orang kafir akan keluar daripada mereka itu cairan-cairan daripada telinga mereka. Dia sebahagian dari mereka akan sesak nafas dan sebagainya. Malahan kebanyakan mereka akan mati. Dalam satu hadis riwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Anas, dia kata apa? Manusia akan berkumpul di Iraq. Adapun orang mukmin, mereka akan merasakan seperti kena selsema ataupun flu, demam. Sedangkan orang kafir, mereka akan tertutup dengan kematian. Jadi digambarkan Rasulullah SAW berkenaan ad-dukhan ini, manusia yang ada di Iraq contohnya, dia menyatakan sebahagiannya akan terkena seperti flu dan yang lain-lain akan menjadi kematian kepada orang-orang kafir. Ini antara kita kata hadis-hadis sahih berkenaan dengan ad-dukhan. Saya simpulkan dekat sini daripada hadis ni. Ad-dukhan bukanlah sesuatu yang merupakan balak kepada orang beriman, walaupun dia amat mengerikan, walaupun dia membawa penyakit yang bawa kematian, walaupun asapnya besar dan hebat, tetapi bagi orang beriman hakikatnya merupakan suatu ujian sahaja. Dia sakit tak? Dia sakit. Rasulullah kata dia akan sakit. Mungkin seperti flu, seperti demam, dia akan sakit. Dan kemudian dia akan berhadapan dengan kepayahan-kepayahan. Mungkin akan ada kehilangan dari sudut, kita kata makanan dan sebagainya. Jadi maknanya penderitaan tu ada. Sebab Allah gambarkan dalam ayat tadi tu, dialah azab yang pedih. Tetapi kesan yang paling besar kepada orang yang bukan Islam. Jadi ini berita gembira sebenarnya tuan-tuan. Dalam hadis-hadis yang lain menggambarkan bagaimana dengan sebab ad-dukhan ini, maka akan habislah kehidupan teknologi moden dan akan kembali kepada asal. Kamu akan kembali kepada asal. Kembali kepada asal ni maknanya kemungkinan kamu akan tidak ada teknologi dah, lepas tu Dajjal keluar, lawan dengan Dajjal, orang Islam menang. Kenapa? Dajjal dah tak ada kekuatan macam mana yang dia ada sekarang. Sekarang ni dia tekan aja habis semua kan. Habis, hancur. Bila Rasul gambarkan dalam satu hadis yang lain, saya tak baca hadis tadi tu, dia akan kembali kepada asal. Maka berkemungkinan besar, setengah ulama menggambarkan itu bermakna bahawa teknologi pun akan habis. Maknanya orang Islam akan berdepan dengan orang-orang yang musuh Islam tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sama level. Tidak ada di kekuatan senjata kat dia, kita ni lemah, tak ada, sama level. Dan insya-Allah kita akan menang. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada hadis yang setakat ini yang kita baca tadi? Daripada hadis-hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya menggambarkan kepada kita, wahai orang beriman, wahai orang Islam, maka jangan kamu menangguhkan taubat. Sebab kemungkinan dosa-dosa tadi itu akan membawa kepada nifak, munafik, dan kemungkinan kamu akan terkena azab ad-dukhan. Jadi azab ad-dukhan ini datang untuk menyaring orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Salah satunya sehingga menyebabkan orang-orang yang munafik dan kafir dia akan terkena dengan azab. Orang beriman Allah selamatkan. Allah selamatkan. Baik, jadi sinilah kita lihat dalam maksud yang kita nak fahamkan di sini, jangan berlambat-lambat untuk bertaubat. Janganlah kita lambat-lambatkan untuk menerima kebenaran Allah. Tak apalah, aku hidup lama lagi. Ataupun nak melakukan ketaatan, kita tangguh lagi taat. Ada orang kata apa?
tak payah pergi umrah lagi lah, belum sampai seru. Tak payah pergi haji, belum sampai seru. Sedangkan dia dah dapat dah pergi haji. Dah dapat dah senarai. Dia ada duit lagi. Dia ada cuti lagi. Tenaga ada, mudah lagi. Tapi dia tak nak pergi juga. Kenapa? Belum sampai seru, dia kata. Begitu juga pergi umrah. Ada orang tangguh-tangguh pergi umrah. Padahal dia ada kemampuan. Ada kemampuan, duitnya ada, cutinya ada, sihat lagi. Tapi dia tak mau pergi. Jadi jangan kita menangguh amalan kita. Kita tak tahu, mungkin Tuhan sampai. Siapa yang menangguh-nangguh amalan tadi, kita bimbang akan termasuk dalam golongan yang terlambat. Golongan yang terlambat. Ya, sebab itulah Allah SWT akan menguji kita dengan Tuhan ni. Di mana dalam ad-Tuhan itu akan ada ketakutan. Akan ada kelaparan. Akan ada kegelapan. Akan ada kesakitan, penyakit. Maka ad-Tuhan ni datang dalam bentuk ujian fizikal. Ujian fizikal. Maknanya orang beriman, bila Allah uji dengan kesusahan fizikal, maka dia akan makin dekat dengan Allah. Macam yang saya sebut tadi. Bila dia kenal Allah, dia akan makin dekat dengan Allah. Tapi orang-orang yang munafik, orang yang kafir, dia makin jauh. Maka sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat-sahabat dahulu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebahagian sahabatnya berlambat-lambat untuk solat. Masuk waktu solat dia lambat-lambat. Saja je lambat-lambat. Gerak lambat-lambat, tunggu, berbual-bual lagi. Solat dah masuk, maka baginda pun bersabda, bersegeralah kamu untuk solat. Segeralah solat. Sempurnakan solat bersama dengan aku. Jangan masuk masbuk. Jangan masuk, maknanya dah sembahyang, dah takbir, Rasul, imam dah takbir, imam dah rokok, masuk rakaat yang pertama, baru nak masuk, nak masbuk. Lambat. Jadi jangan kamu masuk dalam keadaan masbuk, dalam keadaan tidak sempurna. Sehinggalah orang-orang yang datang setelah kamu datang akan menyempurnakan solatnya. Dan orang yang sentiasa melambat-lambatkan solat, maka Allah akan tangguh dia atau melambat-lambatkan dia masuk syurga. Siapa yang melambat-lambatkan solat, di akhirat nanti Allah akan lambat-lambatkan urusan dia untuk masuk syurga. Patutnya dah masuk dah, maka tunggu lagi 1000 tahun. Tunggu lagi 10,000 tahun. Wallahu alam. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita sebenarnya sekiranya kita ini melambat-lambatkan melakukan kebaikan. Melambat-lambatkan melakukan kebaikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, memberi amaran tentang bagaimana orang yang melambat-lambatkan melakukan kebaikan itu, maka bukan hanya pada amalan, begitu juga pada amalan-amalan soleh, bukan solat saja, yang lain-lain juga, maka orang itu hatinya adalah hati yang munafik, yang lemah, dan hatinya tidak ada pada kecintaan untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, berada dalam kemalasan, maka akan terbukalah jalan-jalan untuk menujukan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka kita nak kena lihat ancaman, ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila kita sebut ad-dukhan ni, dia akan datang. Bila datang, wallahu alam. Ada orang kata Ramadan tahun ni, ada orang katalah. Apa asas dia? Ada disebut hadis yang setengah ulama kata hadis ni dhaif. Setengah ulama kata hadis ni palsu. Hadis ni dhaif, setengah ulama kata hadis ni palsu. Jadi nak sebut kat sini, sekiranya hadis ini dhaif, sebab setengah ulama kata hadis ini dhaif, setengah ulama kata hadis ini palsu. Kalau kita nak ambil yang palsu, tak apalah, ambil lah yang palsu, tak ada masalah. Kalau nak ambil yang dhaif, ambil yang dhaif. Tapi orang yang ambil yang dhaif ni, apa hadisnya? Hadisnya panjang. Cerita tentang berlakunya ad-dukhan. 40 hari 40 malam, gelap gelita. Tidak ada perkara yang boleh nampak, gelap gelita. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikatakan ini dhaif ataupun palsu. Maka hadis ini mengatakan akan berlakulah asap yang tebal, yang menyebabkan mati, yang menyebabkan orang dalam keadaan susah dan sebagainya. Bila kamu dengar berlaku pada bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, hari Jumaat,
Dan kemudian pada masa itu bunyi yang kuat, maka tengah semayang kamu tinggalkan, maknanya lepas semayang terus balik rumah, tutup semua lubang-lubang, jangan bagi masuk. Jadi hadis ini sebenarnya kan, dia kalau dia dhaif pun, maka kita boleh jadikan peringatan je lah, macam kita peringatan kan, peringatan. Jangan jadi akidah kita pula, jangan jadi bahan untuk kita berdebat kan, tak payah berdebat kan. Siapa nak ambil sebagai pengajaran, ambil pengajaran. Siapa yang tak nak ambil, tak payah kita bersusah payah berdebat-debat sangat kan. Dan kita janganlah jadikan dia sebagai satu yang kita kata ini pasti berlaku kan. Sebab kita tak tahu maudhu' palsu ataupun dhaif. Sebab ada ulama kata dhaif, ada ulama kata dhaif. Sebab di dunia kita ni, minta maaf saya sebut kat sini, ada setengah ulama mendhaifkan hadis-hadis sahih. Ada setengah ulama mendhaifkan hadis-hadis sahih. Hadis Bukhari itu dia dhaifkan. Hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari dia dhaifkan. Ada ulama yang mutaakhir ni mendhaifkan hadis-hadis yang sahih. Dia syadid, dia kuat, dia pegang kuat. Ada ulama pula di sebelah-sebelah Morocco contohnya, di sebelah-sebelah barat, dia mensahihkan hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dia sahihkan. Ada, dan ulama ni pun ahli hadis, ulama hadis juga. Bukan ulama biasa-biasa macam saya ni. Saya bukan ulama pun. Kita ni bukan ulama, kita ni sama-sama kita ni kongsi-kongsi je. Kita tak pandai pun kan. Ustaz-ustaz yang kata pakar-pakar hadis tu pun saya yakin dia tak pandai. Cuba tanya berapa hadis dia hafal. Berapa hadis dia hafal? Fasih ke dia dengan bahasa Arab? Fasih ke dengan budaya Arab? Sehingga dia boleh mentafsirkan banyak benda. Kan? Sehingga dia boleh mengkufurkan orang dengan sebab sesuatu tu. Jadi kita nak kena tanya kat sini, bukanlah kita nak kata apa, tak sebut sini, di dalam dunia ni ada ulama yang mendhaifkan hadis sahih. Ada ulama yang mensahihkan hadis dhaif pun ada. Dua-dua ni ahli hadis. Kan? Muhaddisin belaka, semuanya orang hadis belaka. Jadi sebab tu kita jangan memandang ringan dengan sesuatu pandangan. Baik. Kalau oleh kerana demikian, maka kalau benda tu dhaif, maka kita boleh jadikan peringatan saja. Sekadar peringatan lah, kalau berlaku, kalau tak berlaku tak apa, tapi kita peringatan. Sebab hari ini orang lebih percaya kepada sains daripada hadis. Contohnya, kata NASA akan berlaku satu hentakan ataupun satu kita kata kejatuhan meteor, asteroid akan datang dalam tahun 2022. NASA buat kajian, semua orang percaya. Mula-mula dia kata akan ada satu asteroid jatuh 2022. Dia kata, dia siap sebut dia punya tarikh dia punya apa ada. Bulan April ni, hujung bulan April ni ada satu asteroid nak jatuh, dia katalah. Hujung bulan April ataupun bulan Mei. Ni, tahun ni NASA sebut. Ada sebut dalam dia punya berita. Lepas tu orang panik. Dia pun cakap, dia kata apa? Dia kata dia akan lalu je, dia tak jatuh, dia lalu je. Begitu. Jadi orang-orang ni tenang dengan perkataan tu. Padahal tu bukan hadis pun. Itu hanya kajian, dan kajian tu tak semestinya betul pun. Tapi kita percaya dengan sains. Lebih daripada percaya daripada Allah. Percaya kepada Rasul. Sebab tu orang beriman, dia tak akan takutlah dengan apa yang berlaku ni. Tetapi dia akan sentiasa mengambil persiapan. Sebab Rasul sebut, Allah sebut. Allah firman tentang ad-dukhan. Allah firman tentang ad-dukhan bila nak berlaku? Tak tahu bila berlaku. Rasul menyebut hadis-hadis sahih ni bila nak berlaku? Dalam hadis sahih ni digambarkan seolah-olahnya sebelum Dajjal. Dalam hadis sahih ni. Ni hadis sahih, bukan hadis dhaif. Dan kita tahu Dajjal nak keluar bila-bila masa nak keluar. InsyaAllah hari Rabu ni, hari Isnin. Hari Rabu ni, ataupun kami saya akan bincang kepada tuan perkara-perkara yang terjadi ketika Dajjal keluar. Benda tu terjadi, Dajjal akan keluar. InsyaAllah kita akan bincang tajuk-tajuk itu melalui hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Doakan saya dapat patah balik ke Johor selepas daripada itu. Jadi nak sebut kat sini kan, maka yang kita ambil pengajaran daripada ad-dukhan, bersegeralah dalam beramal, bersegera dalam beramal.
Maka kata hadis Rasulullah SAW, bersegeralah kamu untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang samar, yang gelap seperti potongan malam. Sehingga seorang itu pagi hari dia beriman, pada petang hari dia kafir. Pada petang hari dia beriman, pada pagi hari dia kafir. Dia menjual agamanya. Dia menjual agama dengan mendapatkan harta dunia. Jadi tentang hadis Ad-Dukhan ni sendiri pun banyak sebenarnya. Hadis Ad-Dukhan ni banyak, panjang. Saya nak baca panjang. Tapi nak sebut kat sini tuan-tuan rahmati Allah, apa akan berlaku pada hari Ad-Dukhan berlaku? Nombor satu, orang kafir menyesal. Orang kafir akan menyesal. Menyesal. Mereka dalam keadaan ketakutan. Dan mereka akan menyesal. Mungkin di kalangan mereka dah mendengar hadis ini tapi dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut. Jadi yang pertama, orang kafir akan menyesal. Rasul gambarkan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhan kami, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia ini. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami orang yang yakin. Masa tu dah yakin tapi dah habis dah, tak ada peluang. Ini surah As-Sajdah. Allah gambarkan kepada kita tentang orang-orang yang menyesal. Dan kemudian orang beriman. Kita. Orang beriman pun menyesal juga. Orang beriman pun menyesal. Di akhirat nanti bila orang beriman yang meninggal tu dia akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Kerana dia tak mendengar nasihat-nasihat sepenuhnya. Dia dengar dengan hujung telinga aja. Macam kita hari ni. Kita ada pengamaran tentang fitnah Ad-Duhaimah. Masih lagi. Saya tengok dalam FB dalam ni masih lagi duk bergaduh lagi. Saya pernah bagi tazkirah sikit lah pada kawan-kawan kita dekat dalam WhatsApp. Pernah lah. Sikit-sikit lah. Masih lagi buat. Masih lagi kutuk orang. Hina orang. Kan? Masih bergaduh. Tak nampak yang mana satu kebaikan bersatu, yang mana satu dari sudut penyatuan umat tadi, dari sudut penyatuan orang beriman, dengan yang mana satu perpecahan dan kekufuran. Tak nampak. Jadi kita lihat hari ini, orang Islam akan menyesal. Kenapa menyesal? Dia mendengar tentang Ad-Dukhan. Dia mendengar tentang fitnah-fitnah Duhaimah dan sebagainya, tapi dia tak mengambil pengajaran. Dia tak menambah amalan dia. Sama je. Maka sebab itulah di sini kita kena lihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam surah Ad-Dukhan ini adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian. Baik. Jadi saya rasa itu insya-Allah. Tuan-tuan minta maaf malam ni mungkin tidaklah sekuat malam-malam yang lepas. Saya minta maaf insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan sikit kekuatan kepada kita. Ambillah apa yang baik daripada apa yang saya sampaikan ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari besok kita tak ada, insya-Allah. Besok kita tak ada sebab saya besok malam dalam perjalanan lagi, dalam perjalanan. Dan insya-Allah hari Rabu ada. Besok saya tak ada, hari Rabu ada insya-Allah. Dan hari Rabu kita akan berbincang tajuk yang baru, iaitu tentang Al-Masih Dajjal. Dukhan ni saya kira habislah. Kalau kita nak kira hadis-hadis yang sahih tentang Ad-Dukhan ni ada lagi, tapi itulah setakat cukup dengan kita sebut tadi. Maknanya kita jangan bimbang sangat. Kalau kita beriman, kita yakin dengan Allah, walaupun siksaan Dukhan itu kuat, tetapi kita insya-Allah akan selamat kalau kita beriman. Kecuali lah memang dah tarikh mati kita masa tu, matilah kita. Tapi kalau kita tidak mati, insya-Allah susah-susah kita selamat. Insya-Allah jangan bimbang kalau kita beriman pada Allah. Kemudian yang kita bimbang selepas daripada itu ialah fitnah yang besar. Bimbang kenapa? Kita bimbang kita ni tak kenal Dajjal. Kita bimbang kita tak tahu. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, insya-Allah hari Rabu, Khamis dan seterusnya, kita akan bincang tajuk apa? Nak kenal Dajjal sampai peringkat kita tahu trik-trik Dajjal, tipu daya Dajjal ni. Insya-Allah kita tak tertipu. Insya-Allah kita tak tertipu. Dan kita akan bincang juga sampai peringkat amalan kita ni, zikir kita ni, la ilaha illallah, selawat kita, istighfar kita sebagainya, insya-Allah akan menjadi makanan. Macam mana nak jadi makanan? InsyaAllah nanti kita bincang nanti. Sehingga zikir kita tu boleh menjadi menyampai pada hakikat. Hakikat apa? Zikir yang memberi kekuatan. Mengenyangkan kita, kata Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Ada caranya, ada kaedahnya, insya-Allah. Jadi doakanlah kita dapat meneruskan program kita ini, dan insya-Allah tuan-tuan, yakinlah pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang soleh, yang beriman. Maka kita sama-samalah tingkatkan makrifat kita kepada Allah. Tolong rujuk semula besok malam. Kalau boleh tuan-tuan tolong tengok balik, ulang kaji balik kuliah-kuliah yang kita dah buat sebelum ini. Cuba tengok poin-poin dia. Siapa yang boleh bantu saya untuk nak buat klip-klip video dalam masa 4 minit, 3 minit, saya cukup syukur. Kerana kalau boleh dalam masa 4 minit, 3 minit tu, 5 minit tu, kita boleh sebarkan, viralkan video-video tersebut. Maksudnya dalam bentuk cutting-cutting ni kan, sikit-sikit klip-klip tu. Mudah-mudahan akan dapat memberi kesedaran kepada kawan-kawan kita yang lain. Kemudian yang kedua, saya nak umumkan ada satu YouTube channel yang ada seorang kawan dia dah buatkan, insya-Allah. Jadi kita boleh gunakan YouTube channel tu untuk forward kepada orang lain. Nanti saya akan tulis kat dalam saya punya timeline Facebook face wall tu. Akan tulis kat situ, tuan-tuan, siapa-siapa yang pandai buat klip-klip kecil-kecil tu, tolonglah buat. Saya tak pandai. Jadi buat begitu sikit-sikit. Dengan tu uploadkan pada tube wall yang ada dalam YouTube tu. Mudah-mudahan dekat situ nanti boleh dipanjangkan, orang boleh sebarkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Inilah yang kita boleh buat di akhir zaman. Kalau kita tolong orang dengan untuk menyampaikan dakwah tadi, Allah akan tolong kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah akan tolong kamu, dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Ini suratul Muhammad ayat 7. Nak sebut kat sini, kita tolonglah siapa yang pandai bahagian teknikal ni, tolonglah buat. Dapat buatkan klip-klip mungkin tengok klip-klip yang elok-elok tu 5 minit, 3 minit tu, sebarkan. Mudah-mudahan ia akan dapat membantu dakwah dan orang akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni luar biasa. Kata Rasul, kalau Rasul bersama kita, dialah akan duduk kat depan. Tapi Rasulullah dah wafat, jadi kita kena sama-sama kita lah yang kita cuba tolong-menolong, insya-Allah. Aku li hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya mohon ampun pada Allah Taala, minta maaf pada tuan-tuan. Mari sama-sama kita baca doa rabita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. فواثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهجها بمعرفتك وأمتها على ساتي بسبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang boleh istiqamah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, hapuskanlah kelemahan kami. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan iman dan taqwa. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan ukhuwah yang sebenar fi sabilillah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kekuatan pada kami untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman, fitnah as-sarra, fitnah al-ahlas, fitnah ad-duhaima, Ya Allah, juga fitnah ad-dukhan, fitnah al-masih dajjal, dan segala fitnah-fitnah yang lain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan al-mahdiyin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin, Ya Allah. Allahumma ja'alna minal mahdiyin, Ya Rahman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa hari Rabu, insyaAllah. Besok kita cuti 1 hari. Saya dalam perjalanan, insyaAllah. Doakan saya, insyaAllah. Assalamualaikum.